Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. اللهم صل على سيدنا محمد. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah murid-murid semua, marilah sama-sama kita mulakan pelajaran kita kali ini dengan doa. Ikut cikgu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar sirah bertajuk kelahiran kekasih Allah. Sebelum cikgu memulakan pelajaran hari ini, cikgu nak memperdengarkan sedikit alunan nasyid berkaitan tajuk kita pada hari ini. Lahirnya putera di sebuah kota, Mekah barakah, oh tanah airnya. Abdullah bapanya, Aminah ibunya. Tercatat sejarah Muhammad diberi nama. Abdullah bapanya, Aminah ibunya. Tercatat sejarah Muhammad diberi nama. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu hendak menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tengah-tengah kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal bersamaan 20 April 570 Masihi, iaitu pada tahun Gajah, tahun di mana peristiwa penyerangan ke atas Baitullah Al-Haram oleh sepasukan tentera di bawah pimpinan Raja Abrahah. Baginda dilahirkan dalam keadaan yatim setelah ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib wafat semasa baginda berusia 2 bulan di dalam kandungan. Bidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Ashifa binti Abdurrahman bin Auf. Peristiwa yang menakjubkan sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran baginda menjadi 1001 tanda bahawa baginda akan menjadi utusan terakhir dalam menyampaikan risalah Islam. Ia merupakan peristiwa utama dalam sejarah Islam. Baginda mempunyai kelebihan luar biasa. Bukan sahaja dilihat dalam konteks sebelum kelahirannya, tetapi dalam konteks semasa dan selepas dilahirkan. Banyak keajaiban yang berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, yang pertama. Semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kandungan bondanya Aminah, beliau tidak merasa susah sebagaimana dialami oleh ibu-ibu yang hamil. Kehamilannya disedari melalui perhabaran malaikat yang datang kepadanya ketika beliau sedang tidur. Malaikat menyatakan bahawa
beliau telah mengandungkan seorang Nabi dan penghulu kepada seluruh umat manusia. Selain itu, tanda kehamilannya ialah dengan haidnya terputus dan berpindahnya cahaya daripada wajah Abdullah ke wajahnya. Yang kedua, ketika Nur Muhammad masuk ke dalam rahim Aminah, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat supaya membukakan pintu syurga Firdaus dan memberitahu semua penghuni langit dan bumi. Tanah-tanah di persekitaran kawasan tersebut yang kering menjadi subur, pohon-pohon kayu rimbun dan berbuah lebat. Begitu juga haiwan-haiwan di darat dan di laut sibuk membincangkannya. Yang ketiga, peperangan tentera bergajah yang disebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-Fil datang menyerang kota Mekah. Ia diketuai oleh tentera bergajah dengan menunggang seekor gajah besar bernama Mahmud. Apabila mereka hampir sampai ke tempat tersebut, gajah-gajah itu berhenti dan berundur dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian, sekumpulan burung ababil datang menyerang dan menghancurkan mereka sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran. Peristiwa ini amat menakjubkan dan diriwayatkan dalam kitab-kitab sejarah. Yang keempat, Aminah turut mengalami mimpi yang menakjubkan. Beliau menadah tangan ke langit dan melihat sendiri malaikat turun dari langit. Ia diumpamakan kapas putih yang terapung di angkasa. Kemudian, malaikat tersebut berdiri di hadapannya. Dia berkata, "Khabar bahagia untuk saudara, wahai ibu, daripada seorang Nabi." Putera saudara itu menjadi penolong dan pembebas manusia. Namakan dia Ahmad. Semasa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aminah ditemani Asiyah dan Maryam. Dalam hal ini, ia merupakan satu isyarat bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi darjatnya daripada Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam. Keadaan ini diterangkan dalam kitab Taurat dan Injil bahawa akan datang seorang nabi pada akhir zaman. Berita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dinyatakan di dalam kitab-kitab terdahulu sebelum kelahirannya lagi. Peristiwa kelahiran baginda amat ditunggu-tunggu. Murid-murid ingin tahu? Cikgu sambung lagi ya. Sewaktu Nabi Muhammad dilahirkan, berhala-berhala yang terdapat di persekitaran secara tiba-tiba rosak dan musnah. Riwayat daripada Abdul Muttalib. Sedang aku berada di Kaabah, tiba-tiba berhala jatuh dari tempatnya dan sujud kepada Allah. Api sembahan orang-orang Majusi di negara Parsi telah terpadam dengan sendiri. Yang dikatakan tidak pernah padam selama 1000 tahun. Manakala air tasik Sava di Parsi yang dianggap suci telah tenggelam ke dalam tanah. Tasik ini dianggap suci dan disembah dengan upacara korban dan sebagainya. Itulah antara tanda-tanda yang menunjukkan kelahiran Nabi Muhammad. Pada malam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ibunya Aminah melihat cahaya yang amat terang menyinari seluruh istana di negara Syam. Murid-murid ingin tahu apakah yang berlaku pada istana itu. Mari dengar cikgu bercerita lagi.
Kejadian ini menyebabkan berlaku gegaran serta meruntuhkan 14 tiang seri yang sangat kukuh. Raja Kisra memanggil ahli nujumnya untuk meramalkan apa yang telah terjadi. Mereka memberitahu telah lahir seorang Nabi. Maha hebat kekuasaan Allah. Ingat murid-murid, kehidupan kita perlu bergantung kepada Allah, Tuhan semesta alam. Mari kita sambung cerita lagi ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan daripada keturunan yang amat dihormati di Mekah kerana mereka merupakan golongan pemimpin dan bangsawan. Mereka juga pemegang kunci Kaabah dan sering memberikan makanan kepada tetamu yang mengunjungi Kaabah. Baiklah murid-murid, nantikan sambungan cerita di episod yang seterusnya. Sebelum cikgu memperdengarkan sebuah sajak sirah Nabi, jangan lupa subscribe video cikgu, like dan komen. Baiklah, hayatilah sajak ini. Telah lahir seorang Rasul yang melenyapkan kezaliman, mengembalikan kedamaian, keadilan serta keimanan. Sekian saja dari cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.